Alia duduk dengan siapa-siapa ke? Yang dah dapat nama boleh cuba, boleh bagi, boleh buka mic bagi tahu. Izzul dah dapat? Try? Lagi. Belum lagi. Pada Miss. Cuba. 318, 318 for isopropyl, 266 trimethyl heptane. Kurang tepat. Try dia. Azim? 3 etil, 4 isopropyl, 17 trimethyl heptane. 17. Trimethyl heptane. Azim, kalau trimethyl means kena ada berapa nombor? Oh, 3. Nombor kurang tepat, Azim nombor kurang tepat, Izzul pun sama. Lagi, siapa-siapa nak try? Ifan lambat, Ni dia. Lasik lambat. Ya. Kalau duduk kat kamu sama, branch tu duduk kat kamu sama, maksudnya kena tulis nombor 2 kali lah. Nombor tu 2 kali lah. Jadi tadi 177 trimethyl. Nope. Okay. Nope. Cuba lagi, betul dah. Saya rasa betul dah. Cuma nombor tu lah. Nombor tu tengok balik. Lagi? 166. 166. Check balik. Okay. Check balik. Bilangan substituen betul dah. Ethyl, isopropyl semua tu betul dah. Cuma nombor tu lah. Ghost? Ada orang nak try? Alif, saya nak jawapan. Sekejap. Saya tengah buat. Okay.
Cuba lagi Azim. Bangga dia heptane tu betul dah. Heptane tu betul dah. Parent heptane tu betul dah. Awak Izzul sonok sangat. Ghost? Alia ada duduk dengan siapa-siapa tak? Madam, saya nak bagi jawapan. Boleh, cuba. 1 etil, Mhm. 4 isopropin, 266 metil heptane. Numbering, check balik numbering Wan. Okay. Idea tu betul dah, number tu. Etil mana boleh duduk nombor 1 sayang? Syakira? Ada nak try? Boleh? 5 etil, 4 isopropyl, 2 6 try. Good. Syakira, well done. Okay. So, saya kembangkan dulu. I think the first and foremost thing adalah bila soalan bagi dalam bentuk condense, kita akan kembangkan. Alright, kita akan kembangkan condense dengan betul. Make sure cara kamu kembang tu betul lah. Kamu patut, cara nak kembang tu patut semua orang patut pandai dah. Sebab benda ni kita belajar kat topik 1. Dan saya rasa parent kamu sekarang adalah heptane 7 carbon. Okay, parent kamu adalah heptane 7 carbon. Mungkin akan ada orang dapat heptane like this. Betul? Okay. Saya nak tunjuk kamu mungkin boleh ada heptane satu lagi. Kamu boleh ada heptane like this. Tujuh carbon juga. So, saya ada 7 carbon kat atas sebagai heptane. Saya ada 7 carbon kat bawah sebagai heptane. So, soalan teacher, kita akan ambil parent warna biru atau parent warna kuning? Biru atau kuning mana? Kita ambil yang mana satu? Ataupun dua-dua sama? Dua-dua sama. Azim kata dua-dua sama lagi. Yang lain? Dua-dua Fatin? sama. Dua-dua sama. Basit? Tak, Miss. Fatin kata dua-dua sama. Azim kata dua-dua sama. Aisyah? Alif? Dua-dua sama. Alif? Saya kuning. Alif kata kuning. Aisyah Ah. kata dua-dua sama. Saya ambil kuning ada. Miss. Saya ambil kuning juga. Okay. So, kita ada rantai karbon yang sama sekarang. 7 karbon. Kita ada 7 karbon. So, kalau bilangan rantai karbon, kalau rantai karbon sama panjang, kita pilih yang mana? Kita pilih siapa? Kita kena tengok pada substituent. Substituent kat sini ada 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan, 4 kumpulan, 5 kumpulan. Kat sini saya ada 1 kumpulan, alright, yang duduk dengan parent, 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan, 4 kumpulan. So saya ada 5 substituent dengan saya ada 4 substituent. Rantai karbon sama panjang, kita pilih yang mana? Ataupun first thing, Azim, adakah diorang masih sama? Bilangan substituent dia tu macam tak sama. Adakah diorang masih sama, Fatin?
Tak sama. Tak sama dah sebab bilangan substituent sekarang berbeza. Alright, Azim bukan nampak macam tak sama, dia orang tak sama. Sebab substituent atas ada 5 substituent. Alright, kat sini ada 5 kumpulan. Kat bawah tu hanya ada 4 kumpulan substituent. Okay? So cabang kamu berbeza, bermakna dua-dua ni adalah benda yang berbeza. So kalau dua-dua ni benda yang berbeza, back to the same thing. Kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih yang biru ke kita nak pilih yang kuning? Basit, masih dengan kuning ke? Kuning. Kuning, Basit masih dengan kuning. Ada orang lain? Biru. Sasa kata biru. Sasa kenapa biru? Biru. Sebab kita kena pilih yang paling banyak branch. Thank you. Sebab kita kena pilih yang paling banyak branch. Kalau rantai kamu sama panjang 7 carbon, alright, rantai carbon sama panjang, kita kena pilih yang banyak substituent. Ingat yang tu. Bila rantai sama panjang, kita kena pilih cabang yang banyak. Okay? Saya tak kisah cabang tu besar atau kecil. Saya nak cabang bilangan lebih banyak. So saya ada 5 kumpulan cabang di atas, saya ada 4 kumpulan cabang di bawah. So sekali lagi, kelas kita akan pilih biru. Biru akan menang. Alright, kita mesti kena pilih biru. Kita tak boleh pilih kuning ni. Okay, sebab bilangan cabang dia kurang. So bila saya pilih biru, macam biasa, kita akan namakan dulu parent kamu. Parent kamu kat sini adalah heptane sebab kehadiran 7 carbon. Kamu namakan substituent kamu yang lain. Alright, kita akan namakan substituent kamu yang lain. So bagi nama. So pakcik ni adalah methyl group. Pakcik ni Alif. Nama ni apa? Propyl. Propyl je. Isopropyl. Alright, 3 carbon tapi 3 carbon tu adalah bercabang. 3 carbon lepas tu split. So dia adalah isopropyl. Okay. 2 carbon kat sini nama? Alif? Ethyl. Ethyl. Alright. So kamu ada kehadiran 5 substituent kat sini sekarang. Next kita akan bagi nombor. Alright, macam biasa kita bagi nama dulu baru kita bagi nombor. So, Alif nak start dari kiri atau nak start dari kanan nombor 1? Alif? Dari kiri. Dari kiri nombor 1. Sebab? Sebab dari kiri tu nombor terkecil tu lagi banyak substituent. So, betul ke apa yang saya tulis kat skrin tu? Kamu nak mula dari bahagian ni ke? Ya. Azim, setuju? Azim mengangguk. Yang lain? Tak setuju. Nadira kata tak setuju. Nadira kenapa tak setuju? Sebab kalau dia start dari kanan, dia akan ada 2 lagi branch yang akan duduk sini juga satu ni. Ya, alright. Kalau kamu start daripada kiri macam Alif dengan Azim kata, kamu start 1, 2, hanya satu kumpulan yang pegang nombor 2. Alright. Tapi kalau teacher start daripada kanan, saya pegang nombor 1 kat sini, 2 kat sini, saya akan ada 2 kumpulan yang pegang nombor 2. So saya akan wujud 2, 2. Okay. So dari kanan akan lagi kecil nombor dia. So kamu akan start dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Letak semua nombor dulu. Lepas tu baru bagi nombor kepada setiap orang. Methyl 2, methyl 2. Pergi ke isopropyl, isopropyl 4. Pergi ke ethyl, ethyl 5. Methyl 6. So sebab tu saya bagi tahu Izzul dengan Azim tadi, yang salah tadi bukan nama kamu, yang salah tadi adalah position number kamu. So according to alphabetically order, saya rasa Syakira bagi jawapan betul tadi. Syakira, saya tak ingat siapa, saya rasa Syakira. Dia bagi 5 ethyl, alright, dia bagi 5 ethyl and then 4 isopropyl. Okay, and you have your 2, 2, 6.
trimethylheptane. Okay. Soalan saya, kenapa mula dengan ethyl? Kenapa adalah mula dengan 5-ethyl? Kenapa tak mula dengan yang isopropyl atau trimethyl? Ikut alfabet. Abjad ABC. Alright, ikut alfabet ABC, kita akan mula dengan E, sambung dengan I dan sambung dengan M kat sini. Okay, kita akan ignore the tri. Make sense? Senang. Okay. Ingat ya, bila ada rantai yang sama panjang, kita akan pilih yang banyak substituent. Kalau saya ada dua jalan, dua jalan dapat 7 karbon. So, kita akan pilih jalan yang dapat banyak cabang. Kita nak bilangan cabang banyak. Saya tak kisah cabang tu besar atau kecil. Okay. Alright. Next, one more. Try. Try. Easy question. Alia Ayu ni kenapa lambat sangat masuk? Macam Azim boleh try? tak nak tanya. Kita tengok kita utamakan nombor dia kan. Kita utamakan nombor yang paling rendah. Kalau urutan nombor yang sama, baru kita akan bagi nombor rendah kepada alfabet yang rendah. Madam nak try? Wani boleh? 1 tet butil, 3 etil, 4 metil cyclopentane. Substituent nama semua betul. Cyclopentane pun betul, tapi check balik numbering. Okay, thank you madam. Alright, siapa nak dapat nombor 1? Tengok betul-betul. Sekali lagi ya, kita akan utamakan numbering terlebih dahulu. Number kena rendah. Kalau number semua sama, baru kita bagi nombor rendah kepada substituent yang pegang alfabet rendah. Okay, so siapa patut pegang nombor 1? Basit? Etil. Etil pegang nombor 1. Yes. Alright. Alif, saya nak nama. Saya dapat
Saya dapat 1 etil, 2 metil cyclopentin. 1 etil, Satu etil, 4 butil, 2 metil cyclopentin. ni kau saya tulis betul tak? Macam tu. Macam mana kamu boleh dapat dua tu dua kali? Ya? Saya yang kita butil tu 4. Alright. Betul tempat. So, Alif kata jawapan dia 1 ethyl, 4 third butyl, 2 methyl cyclopentin. Ada orang jawapan lain? Ada orang nak try? Butil dengan metil. 2 etil, 2 metil, Saya 4 third butil cyclopentin. Nadira sekali lagi kuat sikit. 1 etil, 2 metil, 4 third butil cyclopentin. Alright, ni jawapan Nadira. 4 third butyl, cyclopentin. Ada jawapan lain? Madam. Bukan 4 Number butil tu tu- dok pasal. Ya, Izul? Azim? Izul lah. Izul. Oh, third butil, 4 1 third etil, butyl, 1 etil, 1 ethyl. 2 metil cyclopentin. Okay. Ada lagi jawapan lain? Madam. Tak kira tu kena clockwise ke anti clockwise ke ikut kita. Tak kisah. Clockwise ke anti-clockwise ikut hang. Ikut mana? Ikut pusing ke arah yang dapat nombor rendah. Boleh clockwise, boleh anti-clockwise. Ikutlah. Alright, janji dapat nombor paling kecil. Dia tak ada peraturan kata mesti clockwise, mesti anti-clockwise. Tak ada. Kita akan pilih ke arah yang janji nombor saya kecil. Nak try? Apa dia? Nak try? Tiga third butil, Okay. 3 third butyl. 1 etil, 3 tiga. Berapa? 3? 5 metil cyclopentin. Di sini. Alright, saya ada 4 pilihan jawapan kat sini. A, B, C, D. Alright, siapa betul? Okay, cyclopentin first and foremost. Sebelum saya start, saya rasa saya nak kembangkan dulu structure bracket ni. So, pegang 3 CH3 bermakna kita akan nampak kehadiran third butyl di sini. Alright, kita akan nampak kehadiran third butyl di sini. First and foremost, kita masih namakan dulu parent saya. So, parent saya semua dapat cyclopentin. So, dia adalah cyclic 5 carbon. So, kamu ada kehadiran cyclopentin. Saya ada kehadiran 3 substituent yang berbeza. So, nama pertama substituent saya ada kehadiran methyl group. Saya ada kehadiran ethyl group. Saya ada kehadiran third butyl. So, the problem over here adalah siapa patut pegang nombor 1. Okay? Kita boleh pusing clockwise, kita boleh pusing anti-clockwise. Tak kisah kamu pusing mana. Janji kamu dapat nombor paling rendah. So, yang pertama saya tengok A dulu. Untuk jawapan A, nombor 1 letak kat ethyl, nombor 2 letak kat methyl. Bermakna nombor 1 warna merah jatuh pada ethyl,
nombor 2 jatuh pada methyl, 3, 4, 5. So, untuk jawapan A, nombor 1 jatuh pada ethyl, nombor 2 jatuh pada methyl, nombor 4 jatuh pada third butyl. Untuk jawapan B, 1 jatuh pada ethyl, 2 jatuh pada methyl juga, 4 third butyl. Ni susunan je lah berbeza, nombor sama. C, 1 ethyl, 2 methyl, 4 third butyl. Sama, cuma susunan berbeza. Last, Azim bagi 1 ethyl, 3 third butyl. So dia pusing ke sini. 4, 5. Okay. Sebab tu Azim dapat 1, 3, 5. So 1, 3, 5 betul atau 1, 2, 4 betul? Kalau warna merah kita akan ambil 1, 2, 4. Kalau warna hijau yang Azim bagi, kita akan ambil 1, 3, 5. So, 1, 2, 4 dengan 1, 3, 5. Siapa lagi rendah, Azim? Satu, dua, empat. 1, 2, 4 lah sebab 1 sama. So, okay, tak boleh tengok. Tengok nombor 2. Nombor kedua adalah 2 dan 3. So, 2 menang dah. Bila 2 dah menang, 2 terus kita akan ambil. Kita tak akan proceed kepada nombor ketiga dah. Remember first point different? First point different adalah titik pertama yang berbeza. So, kalau titik pertama yang dah lebih kecil, yang tu menang. So, 1, 2, 4 akan menang. Bermakna, kita takkan ambil warna hijau ni. Okay, kita tak boleh pusing ke atas sebab kita takkan pusing ke bawah sebab saya tak nak. Yang tu takkan dapat nombor terendah. Alright, yang tu takkan dapat nombor terendah. So, tak boleh. Saya ada pilihan nombor 1 lagi yang mungkin antara kamu akan buat. Pilihan nombor saya 1 lagi adalah kita pusing kat sini. Nombor 1 jatuh kat methyl. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk susunan ni, kamu akan perasan kita masih ambil 1, 2, 4. So, saya tetap ambil 1, 2, 4. Okay, saya tetap ambil 1, 2, 4. So, the problem over here adalah kita pilih 1, 2, 4 merah atau 1, 2, 4 hijau. Semua orang kat sini, semua yang bagi jawapan kat sini pilih merah. Kenapa merah? Sebab kalau nombor 1 dengan nombor 2 jatuh kat methyl dengan ethyl, hang pusing macam mana pun, nombor 1 akan duduk antara mereka. So, nombor 1 kita akan bagi pada ethyl sebab alphabetically order. So, kita hanya akan tengok alfabet. Sekali lagi saya nak ulang. Kita hanya akan tengok pada alfabet kalau susunan nombor sama. Okay, ingat kalau susunan nombor sama. Nombor 1 jatuh kat methyl, nombor 1 jatuh kat ethyl. Dua-dua pegang 1, 2. Okay, dan kita akan bagi nombor 1 pada ethyl sebab alphabet order. Okay, so semua setuju dengan ethyl pegang nombor 1, methyl pegang nombor 2, third butyl pegang nombor 4. Pilihan jawapan A, B, C saya adalah cerita dia alphabet. So, alphabet mana yang kita akan ambil? M, E, third butyl, ambil T atau ambil B? Rasa-rasa? B. Thank you. So, bila kita ambil M, kita ambil E, kita ambil B. Jawapan A, B, C. Siapa patut datang terlebih dahulu? E. B patut datang, B patut datang terlebih dahulu. So, jawapan adalah A. Sebab alfabet yang kita ambil kira adalah B, E dan M. Nampak? Okay. Make sense? Okay ke Azim? Alright. So yang ni tak ya sebab kita bukan ambil kira T. So yang ni salah. Yang ni salah sebab bila susun jawapan akhir. Bila susun jawapan akhir kita akan tengok balik pada alfabet. Alright. Bila susun jawapan akhir kita akan tengok balik pada alfabet. Kita tak tengok nombor.
So B kena datang terlebih dahulu. 4 third butyl, 1 ethyl, 2 methyl cyclopentane. Senang. Easy. Alright. Senang je. Jangan fikir banyak sangat. Okay. Dan sepenting-penting bagi nama. Okay. Sepenting-penting bagi nama, penting lagi belajar lukis. Alright. Bagi nama penting. Yes, bagi nama sangat penting. Tapi lagi penting adalah you have the ability to draw. Sebab apa saya kata you have the ability to draw? Sebab soalan mungkin bermula dengan 2,2,4 trimethylpentane will react with X. Alright, react with X and produce blah 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 blah. So soalan bermula dengan nama. Dia bermula dengan nama ni. Dan bayangkan sayang, hang salah lukis nama ni. Hang salah lukis nama ni dari awal, lepas tu hang guna structure yang salah untuk buat reaction, kamu akan dapat produk yang salah. And salah. Okay. So sepenting-penting bagi nama, penting lagi untuk lukis. Dan bila lukis, senang sangat. Kita akan sentiasa mula dengan, tengok cara saya lukis dulu. Kita akan sentiasa mula dengan parent. Parent saya pentane sekarang. Pentane bermakna 5 karbon. 5 karbon. Cara teacher lukis. 5 carbon naked. Saya panggil 5 carbon naked sebab 5 carbon tu tak pakai baju hidrogen. Biar dulu. 5 carbon naked, letak 5 carbon straight. Next, bagi nombor siap-siap. Alright, tulis je nombor tu. Jangan malu. Tak ada siapa akan marah. Tak ada siapa gelak kat hang. Tulis nombor tu. Dah tulis nombor, baru letak substituent. Substituent duduk carbon 2, carbon 2, carbon 4. Trimethyl. Letak substituent. 2CH3. Carbon nombor 2, CH3. Carbon nombor 2 pegang 2 CH3. Carbon nombor 4 pegang CH3. Dah lengkap semua benda. Benda last baru hidrogen. Kalau hidrogen tak confident untuk kira. Alright, tak confident untuk condensekan dia. Lukis je. Kira 1, 2, 3, 4. Carbon ni pun sama, kira 1, 2, 3, 4. Carbon ni sekarang dah ada 3 ikatan, lengkapkan dengan 1 hidrogen. Kalau kamu mampu untuk condense, kita boleh tulis dalam bentuk condense. Tak ada masalah. Okay? So, sentiasa mula dengan parent, naked parent, nomborkan semua orang. Okay? Letak substituent, last, baru letak hidrogen. Okay? Dengan kata lain, saya tak nak ada orang yang mula lukis pentane macam ni. Ni salah. Okay. Pentane hanya menunjukkan bilangan carbon. Dia tak menunjukkan bilangan hidrogen berapa. Sama kat sini. Bila saya ada heptane. Kita mula dengan heptane. Kita akan tengok pada parents. Saya mula dengan heptane 7 carbon. Yang paling penting kat sini, methane sampai decane kena hafal lah. Bila soalan kata heptane, berapa carbon tu hang kena tahu lah. Okay. 7 carbon naked, tak pakai baju. Letak nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright, letak nombor 7. And then, kita letak substituent. Kita baru letak substituent 3 ethyl. Carbon nombor 3 ni, pegang ethyl group. CH2, CH3. Okay, 2 carbon. Carbon nombor 4 pegang dimethyl. Carbon nombor 4 pegang CH3. Carbon nombor 4 pegang, tak muat pula. Carbon nombor 4 pegang CH3. Kalau kamu mampu untuk condense sayang, kamu boleh tulis dalam bentuk condense like this. Kira. Carbon ni dah pegang 3 ikatan, so dia pegang 1 hidrogen. Carbon ni dah cukup 4 ikatan. Carbon ni dah pegang 2 ikatan, so 2 lagi hidrogen. 2 lagi hidrogen, 3 lagi hidrogen. Boleh. Kalau tak selesa, kembangkan. Okay, kalau tak selesa, lukis kembangkan. Tak ada masalah. Okay, saya okay dah dengan cara mana-mana. Janji satu je. Carbon tu pegang 4 ikatan, jangan lebih. Tu je saya minta. Okay, so very quickly, Alif. Nonin, berapa carbon Alif? 9. Sorry? 9.
Alright, nonane adalah 9 carbon. So very quickly, 9 carbon. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Just letak je. Nombor 1 saya sentiasa mula dari kiri dah sekarang sebab kita yang lukis. So kalau kita yang lukis, tak payah susah-susah hidup hang. 9. Letak isopropyl nombor 6. 1 nombor 6 pegang isopropyl. Iso adalah C3 branch. Lengkapkan dengan hidrogen. Lepas tu baru letak hidrogen pun tak ada masalah. Boleh. Lepas tu kamu ada 2,3 dimethyl. 2 dimethyl. 3 methyl. Lengkapkan dengan hidrogen. Okay, macam biasa, make sure kamu lengkapkan dengan hidrogen bilangan yang betul. Kalau tak selesa, kira macam ni. Alright, kalau tak selesa, kembangkan. Saya okay je dengan cara mana-mana yang kamu selesa. Janji satu, betul. Alright, janji satu je, dia kena betul. So, we don't care. Okay, tu cara nak lukis. Ada masalah nak lukis? Miss. Ya. Kenapa yang ISO tu dia depan? Bukan ISO tu prefix. Bukan ISO tu? Bukan ISO tu prefix ke? Ke tak? Tak, ISO tu kita ambil kira I. ISO tu bukan prefix. ISO dengan neo tu bukan prefixes. ISO dengan neo tu nama. So bila ISO dengan neo, kita akan ambil kira I dengan N. Okay. Dimethyl tu adalah prefixes. Sebab tu kita ambil kira M je. Tu ke soalan kamu? Ya, Miss. Alright, ingat dah ISO dengan neo kita ambil kira I dengan N. Okay. So next. Kat sini cyclohexane. So kita ada kehadiran cyclohexane, 6 carbon, cyclo. Bila 6 carbon cyclo pun sama, letaklah nombor 1 tu hang nak jadi siapa pun hang letaklah. Saya nak nombor 1 saya kat sini. Letaklah, tak ada masalah. Okay, letaklah nombor 1 tu kat mana, janji kamu label. 1 tu ada 1,1 dimethyl. So nombor 1 pegang 2 methyl group, label. 2 methyl group. Okay. Nombor 4 pegang isobutyl. So isobutyl adalah karbon 4. 1, 2, 3, 4 branch. Lengkapkan dengan hidrogen. Pacik ni pegang hidrogen. Pacik ni pegang hidrogen. Pacik ni pegang hidrogen 1. Hidrogen 3. Hidrogen 3. Kira 1, 2, 3, 4 dia pegang berapa hidrogen. That is your isobutyl. 4 carbon iso. Okay. Next. Kita ada cyclopentane, senang je. Cyclopentane sebagai parent kamu, that is your parent cyclopentane. Substituent kamu adalah cyclobutyl. Dia tak letak nombor, bermakna dia adalah nombor 1, letaklah kat carbon mana-mana yang hang berkenan. Okay, that is your cyclobutyl, cyclopentane. Next, last but not least, I think. Oh, tak ada. Ada lagi 2. So kat sini kita ada 1-bromo-3,3 dichlorohexane, hexane. Alif, hexane, berapa carbon? 6. 6. So 6 carbon naked. Alright, so your 6 carbon naked over here. Nombor 1 adalah sini. Letak nombor siap-siap. Letak substituent 1-bromo, 3-chloro-chloro. Lengkapkan dengan hidrogen. Kira 1, 2, 3, 4 sahaja. Setiap carbon kena pegang 4 ikatan. Yang tu je. Lengkap. Easy. Senang? Senang je. Jangan salah hidrogen. Hang salah 1 hidrogen, kita tak bagi markah dah. So tolong kira 1, 2, 3, 4 tu dengan betul. Sebab Azim pun dah boring, so saya pun lukis je lah dengan cepat. Azim dah mengantuk dah, dia tak boleh kalau tak ada kerja tu. So 1 isopropyl. So carbon ni carbon nombor 1, 1 isopropyl. Okay, carbon number 2 ada ethyl group, CH2, CH3. Carbon number 3 ada methyl group, CH3. So that is my structure of 2 ethyl, 1 isopropyl, 3 methyl cyclopentane. Okay. Senang. Very easy but very important. Jangan salah. Sepenting-penting bagi nama, penting lagi untuk belajar lukis.
Okay? Penting lagi, sangat penting. Next thing adalah kita nak tengok sikit possible butyl group over here. Kita nak tengok sikit bila dia jadi substituent. Saya ada satu cara yang saya nak lukis supaya kamu nampak dengan jelas. So saya ada parent saya, cyclooctane. Saya nak letak parent saya yang panjang dan besar ni, cyclooctane. So kamu dapat berapa possible butyl group? Butyl boleh jadi berapa substituent? Azim dapat 4. 4 je. Wan pun dapat 4. Semua dapat 4 je. Tak ada dapat lebih. Tak kelas pe apa ni. Yang pertama. Alright, 5. Okay, saya ada orang kata dapat 5. Good. Saya rasa yang pertama semua dapat adalah butyl. Saya nak kamu nampak beza dia sekarang. Saya nak kamu nampak beza dia. That is my parent. Yang warna hitam ni sekarang adalah parent saya. So this is my parent. Okay. Bila dia duduk 4 carbon straight chain, that is your butyl group yang biasa. 4 carbon straight, tak ada cabang, tak ada apa. Tu yang butyl. Dan next, saya rasa semua orang dapat side butyl. Alright, kamu patut ada keadaan side butyl. Side butyl bermakna parent akan terikat dengan carbon secondary dalam butyl group. So carbon ni secondary dalam butyl group. So ada satu lagi carbon. So that is your side butyl. Okay. So pakcik ni pegang CH lah. Alright, dia pegang CH. So that is your secondary carbon in the butyl. So this guy will be called as side butyl. Okay. That is your side butyl. Dan tengok cara dia terikat dengan parent. Tengok cara dia terikat dengan parent. 4 carbon terikat dengan parent tapi bukan straight chain. Alright, dia bukan straight chain. Dia terikat pada carbon kedua. That is your side butyl. Yang ketiga, bila kamu terikat dengan third butyl, tertiary butyl. So carbon ni adalah carbon tertiary dalam butyl. Kamu nampak masih kehadiran 4 carbon sayang. Masih kehadiran 4 carbon. Tapi pakcik ni sekarang tertiary. So kamu wujud third butyl. Nampak? So semua ni adalah. Last but not least adalah yang kita bincang tadi. Kita ada kehadiran isopropyl. Alright? Isobutyl kat sini. So kamu wujud CH2 sambung dengan CH, straight, cabang CH3, cabang CH3. That is your isobutyl. Tak ada space. Okay? Dah? 4. Yang ni 4 yang kamu dapat. Tak sabar nak tunggu yang kelima. Yang kelima, yang paling senang tapi kamu tak terfikir sebab dia tak duduk dalam page yang sama. Cyclobutyl. Awak cyclobutyl bukan butyl ke? 4 carbon juga tapi dalam cyclic. Nampak? Okay. So, kamu wujud 5 susunan butyl group kat sini. Kamu ada butyl straight chain. Kamu ada butyl straight chain. Kamu ada side butyl wujud dalam keadaan attach kepada secondary. Kamu wujud third butyl sebab dia attach kepada tertiary carbon. Kamu wujud isobutyl sebab dia straight, lepas tu dia cabang 2. Dia straight, dia ekor ikan 2. Lepas tu kamu ada cyclobutyl. Dan next thing yang saya nak ingatkan kat sini adalah alfabet yang kita ambil kira. Kalau untuk butyl straight chain, kita ambil B. Kalau untuk side butyl, kita ambil B. Third butyl, kita ambil B. Isobutyl, kita ambil I. Cyclobutyl, kita ambil C. So, berhati-hati dengan alfabet yang kita ambil kira ni. Okay, saya rasa macam ni kamu nampak jelas sikit. Okay, kalau macam ni kamu nampak jelas sikit. Boleh? Sebab yang pening pun butyl je. Sebab tu soalan tanya butyl je. Yang lain tak ada apa. Alright, kalau propyl senang je. Kalau propyl saya ada parent kat sini. Propyl ada 2 je. Propyl straight, CH2, CH2, CH3, propyl straight. Ataupun isopropyl cabang. Okay, so propyl tak ada apa. 2 ni je. Okay, propyl saya tak risau sangat lah. Sama ada propyl ataupun isopropyl, of course, cyclobutyl. Cyclopropyl, sorry. Yang tu je.
Okay, so propyl saya tak risau sangat. Okay, cuma butyl lah kena berhati-hati. Make sense? Question so far? Tak ada? Okay. Senang. Alright, easy. Kalau easy. Nampak Ampun mengantuk. Bila saya nampak Ampun mengantuk, saya nak pergi kerja. So, draw this. Yalah, bila saya nampak mengantuk, saya kena bagi kerja sikit. Sat. Azim ada kerja Azim, jangan tidur. Buat je Azim, buat je. Kamu ngantuk tak gaban dah tu. Quick.
Azim macam dah siap? Dah. Dah. Hmm. Baca sikit apa yang kamu dah lukis. Alah, saya lukis. Tak cantik. Baca. Tak payah tunjuk pun. Baca. Cover pertama adalah CH3. Lepas tu CH ada cabang CH3. Okay. CH ada cabang etil. Cabang etil. Okay. Lepas tu CH ada cabang BR. Lepas tu cabang etil. Ada cabang Metil. metil. Lagi. Lepas tu CH2 4 kali. 4 kali. Lepas tu CH3. CH3. Alright. Okay. Alif, identify and name the functional group present. Alif, functional group apa yang wujud? Halogen. Halogen. Alright. BR kamu wujud halogen kat sini. Okay. Alia. Alia Ayuni. Primary carbon ada berapa? 5. Secondary carbon ada berapa? Izun? 5 kak. Berapa? 5. 5. Okay. Shakira. Tertiary carbon ada berapa? 3. Quaternary carbon ada berapa? Aisyah, Siti Aisyah? Kosong. Kosong. So let's see, betul tak apa yang kawan kamu jawab ni? So kamu ada 5530. Let's check. Primary carbon. Yang pertama adalah this one. That is my primary carbon. Tertiary carbon. Primary carbon. Lama dah tinggal benda ni. Padahal benda senang je. That is your secondary carbon. Your primary carbon. Pacik ni tertiary. Primary. Over here you have your secondary all the way down until the last one is your primary. So kat sini kita wujud kehadiran primary 5. Okay, kita ada 5 primary. Kita ada kehadiran 5 secondary. Alright, 4, 5. Dan last but not least, kita wujud kehadiran tertiary kat sini 3. Good. Easy. One more question. Okay. One more question.
Siap? Saya dah siap dulu. Alif dah siap? Primary carbon berapa? Ya? Primary carbon berapa? Apa dia? Primary carbon 4. Secondary carbon? 5. Tertiary? 4. Quaternary? Kosong. Let's see. Betul atau tidak? Okay. Bila saya lukis, saya akan wujud kehadiran my cyclohexane di sini. I have my 1 bromo. I have my 2 isopropyl. That is my 2 isopropyl. I have the presence of 5 side butyl. So 1, 2, 3, 4, 5. I have my 5 side butyl. Okay. That is my drawing. Dan Alif kata dia ada 4 primary. So let's see my primary carbon duduk mana. First, second, third, fourth. Okay. Dan Alif kata dia ada 5 secondary. So secondary saya 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's see. 6. Sorry. 5. Ni tertiary. Okay. Next, saya tengok tertiary pula. Tertiary kat saya 1, 2, 3, 4. Quaternary tak ada. Problems? Dan functional group kita adalah kehadiran halogen. Boleh? Okay, soalan senang, tak mencabar. Mari kita buat soalan yang mencabar sikit. Sebelum masuk boiling point. Last question sebelum kita masuk boiling point adalah I have a name over here. Okay. Dengar dulu soalan dia, sahabat saya. Tak cukup panjang. Panjang sangat nama saya. Panjang sangat nama saya. Sorry. Kena sambung kat bawah.
parent dia adalah okay. My question over here adalah the name below is wrong. Give the correct name. Okay? And identify the mistake. Sebelum kamu jawab. Nak jawab macam mana? Jenis soalan saya tak tahu dia nak keluar ke tak. So saya bagi terus yang susah. Senang je, tak susah pun. Panjang, tak susah. Give the correct name and identify the mistake. Nak jawab macam mana? Kita kata nama kat bawah salah. Nama tu salah, tapi susunan tu sama. So apa yang kamu buat adalah cara dia, kamu masih lukis ikut nama yang dia kata salah ni. Lukis dulu. Dah dapat bentuk tu, ignore nama ni, buat nama lain ikut apa yang kamu lukis. Okay? 5 minutes, try. Selain daripada tu sayang, lepas dapat nama yang betul, saya nak tahu apa salah pada nama yang saya bagi ni. Okay? Thank you. Try. Boleh, senang je. Oh, Azim tak ngantuk. Kalau tak, Azim ngantuk sekejap lagi. So, kita bagi kerja sikit lah. Saya nak cuba. Ya, Alif. Nama betulnya? 7 bromo, 5 tet butil, 2 kloro, 4 etil, 3 metil oktan. Okay, good. So, let's draw. Okay, saya ada kehadiran oktan kat sini bermakna saya ada kehadiran 8 parent. Lukis kita masih akan ikut so-called nama yang dah salah tersebut. Kalau soalan macam ni keluar, jangan risau. Lukis je ikut apa yang dia bagi dulu. Oktan. Saya letak dulu nombor 1 saya di sini. Okay, kita letak dulu nombor 1 macam biasa. Dan kita lukis dulu macam biasa. 2 bromo, so saya letak kat 2 bromo. 7 kloro, kat 7 ada kloro. Lepas tu pada 5 ada ethyl, letak dulu 2 carbon tu. Tak ada masalah. 6 methyl, letak dulu 6 methyl. 4 third butyl. So kat 4 ada third butyl. So kita akan lukis dulu ikut apa yang dia bagi.
Lepas tu lengkapkan balik dengan hidrogen. Macam biasa, standard. Kita lengkapkan balik dengan hidrogen. Dan next, padam balik nombor yang kamu letak tadi. Sebab obviously sekarang soalan kata nama tu salah. So nombor tu kita tak nak guna dah. Kita hanya guna untuk dapatkan susunan dia sahaja. Kita tak nak dah nombor ni. Okay? So sekarang kamu boleh ignore dah nombor ni. Alright, kamu boleh ignore dah number tu. So lepas kamu ignore nama ni, kamu just tak payah tengok. Kamu tengok balik structure ni, buat balik nama baru. First thing, check balik betul tak paling panjang dia okey. So paling panjang kita adalah 8 carbon. Straight. Kita carilah jalan lain. Ada tak jalan lain yang bagi lagi panjang ataupun lagi banyak substituent. So kita check sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak ada. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru dapat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 6. Okay, so 8 memang paling panjang lah. Octane kekal sebagai parent. Sayang, bila dia kata nama dia salah, hang kena start balik naming tu dari awal. Daripada parent. Jangan percaya sangat parent dia betul. Okay, so mula balik dengan octane, check dah betul. Next. Alif tadi bagi jawapan adalah bromo pegang nombor 7. Okay. Lepas tu kloro pegang nombor 2. Okay. Lepas tu etio pegang nombor berapa tadi Alif? Etil 4. Metil? Metil 3. Third butil? Third butil 5. 5. Okay. So, ikut apa yang Alif nombor bagi. Nombor yang Alif bagi tu, saya rasa Alif kira nombor 1 daripada kanan. So, Alif kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Soalan saya yang pertama. Alif, kenapa kira macam tu? Sebab substituent dia lagi banyak kanan ke kiri. Lagi banyak dari kanan ke kiri. Dengan kata lain, lagi banyak dapat nombor kecil kalau kira macam ni. Alright. Obviously soalan tadi, nama yang so-called salah ni, nama yang salah ni, dia kira daripada kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila dia kira dari kanan, kita dapat 2. Lepas tu kita bergerak terus kepada 4. Tapi kalau saya kira daripada kanan, ikut apa yang Alif, saya akan daripada nombor 2, saya akan ambil nombor 2. Okey, kita ambil nombor 2, kita ambil nombor 3, kita ambil nombor 4, kita ambil nombor 5. So saya akan ambil 2, 3, 4, 5. Berbanding kalau soalan bagi tadi. Soalan kira daripada sini. Dia ambil 1, dia tak ambil 1 pun. Dia ambil BR 2, lepas tu dia skip sampai 4 baru jumpa substituent. Salah dah tu. Alright, so dia tak dapat nombor paling rendah. So apa yang Alif kata tadi betul, kita nak akan start daripada kanan sebab saya nak nombor yang rendah tu banyak. Okay, nombor yang rendah tu banyak, kita dapat 2, kita dapat 3, kita dapat 4, kita dapat 5, kita dapat 7. Macam biasa, letak dulu nama-nama yang kamu dah dapat tu. Saya dapat 7 bromo over here. Saya dapat 5 third butyl. Alright. Saya dapat 4 ethyl. Saya dapat 3 methyl. Saya dapat 2 chloro. Okay. So, susun balik nama. Okay. Susun balik nama. Alif bagi tadi, kalau tak silap saya, seingat saya dia bagi 2 chloro. Okay. Tak. Hang bagi apa tadi Alif mula? Baca sekali lagi. 7 bromo. 7 5 bromo. third butil. 2 kloro, 4 etil, 3 metil octane. Thank you. Alright. Kenapa susun macam ni Alif? Alfabet apa yang kamu ambil kira? R dengan U. Membromo dengan butil tu. Dua-dua B. So kita ambil kira mana? Saya ke alfabet.
second alphabet BR dengan U. Okay, lepas tu Lepas tu kloro sebab dia C. Atau etil, metil. M ni. alright, thank you. So, bila kita wujud keadaan alfabet pertama tu ulang 2 kali, kita ada B, kita ada B. Alright? So, yang mana kita akan ambil kira? Alfabet kedua. So, BR dengan BU. BR datang terlebih dahulu sebab R datang terlebih dahulu before U. Sebab tu nombor kita akan ambil 7 bromo letak kat depan. 5 third butyl, 2 chloro, 4 ethyl, 3 methyl octane. Okay, setakat ni setuju? Okay, so kita dah jumpa kesalahan dia yang pertama. Yang Alif bagi kesalahan pertama adalah nombor dia bukan paling rendah. Okay. Alright. Lowest number. Sorry. All substituent. All substituent deserve to have the lowest number. Semua orang kena layak dapat nombor paling rendah. Yang tu kesalahan pertama. Okay. Kesalahan kedua, sebenarnya kalau kamu tengok daripada nama yang dia bagi pun, kamu dah nampak kesalahan kedua dia. Tak payah tulis balik nama pun kamu nampak. Sebab alfabet. Kalau kamu tengok alfabet tu, kamu dah perasan, third butyl kenapa dia letak belakang? Bukan sebab dia salah weh. Sebab dia ambil kira T. Betul? Sebab dia ambil kira T. So, nama dia tak susun dengan alphabetically order. Okay, nama dia tak susun dengan alphabetically order. So, kesalahan kedua, when writing IUPAC name, must arrange alphabetically. Okay. So, 2 kesalahan yang kamu jumpa kat sini. 1, nombor bukan paling rendah. Kedua, bila susun bukan ikut alfabet. Senang. Soalan macam ni pernah keluar tau. Dah lama tak keluar, so saya bincang-bincang sikit lah. Okay, just cara dia nak jawab adalah lukis ikut apa yang dia salah bagi tu. Lukis balik, lepas tu padam balik semua nama dia, tak payah tengok. Kamu akan tulis balik nama yang betul ikut apa yang kamu lukis. Tulis balik nama yang betul, lepas tu tengok apa yang dia salah. Apa yang dia salah compare dengan nama betul kamu. So tulis balik apa yang dia salah tu. Okay. Biasanya kalau soalan macam ni keluar, dia memang akan tanya apa yang dia buat salah. Dia memang akan suruh kamu tulis balik apa yang salah tu. Okay. Simple. Alright. Buang pencegah sikit, kalau tak duk ngantuk tak habis. Betul Azim? Azim duk ngantuk lagi. Masalah betul pakcik tu. Alright. Next. Kita nak masuk physical property sikit je, physical property. Sebelum saya masuk physical property, boiling point akan dipengaruhi oleh apa? Azim, boiling point will be affected by what? Molecular size dengan branches. Alright, physical properties kita ada 2. Saya nak masuk dulu kepada boiling point. Okay, dalam syllabus kita belajar 2 je. So, boiling point will be affected number 1 by molar mass, molecular mass. Okay, molecular mass, molecular size. Kedua will be affected by branches. Okay. Next, saya ada satu lagi physical property yang kita akan tengok adalah apa, Azalina? Azalina. Hilang dah. Aisyah, Siti Aisyah. Solubility of alkane. Solubility. Alright, dua-dua ni kita akan tengok dan sikit je kalau kamu tengok video YouTube, kita akan guna balik ayat sebiji yang saya letak kat YouTube tu. Yang tu skema jawapan tu. Hantar, yang saya bagi tu skema jawapan, guna je. Okay. So over here we have the boiling point and solubility. Boiling point will be affected by molecular mass and branches. Saya nak tengok yang ni dulu. Dan saya nak ingatkan satu je.
Saya bagi nombor dalam faktor ni. Yang ni adalah faktor yang mempengaruhi boiling point. Okay? Faktor pertama adalah molar mass. Kita akan check molar mass terlebih dahulu. Kalau molar mass sama, baru kita akan bergerak ke branches. Dengan kata lain, kalau molar mass berbeza, kita akan terus bincang guna faktor molar mass. Okay? Kalau faktor molar mass sama, baru kita pergi kepada branches. Ingat yang tu. Basit? Okay, ingat yang tu. Kena ingat betul-betul yang tu. Alright, next over here. Soalan minta 5 isomer of C6H14. Saya nak nama pertama untuk isomer yang kamu dapat. Boys semua, Azim, nama pertama? Hexane. Ketua hang dapat nama pertama. Alright, nama kedua? Ifan? Methyl pentane. Sorry? Methyl pentane. 2 methyl pentane. Matthew Panti. Jangan tinggal nombor 2 tu kesian kat dia. Muslihin? Sorry, itu Muslihin yang lain. Ya. Methyl pentane. Sekali lagi. 3 methyl pentane. 3 methyl pentane. Basit? 2,3 dimethyl butane. 2,3 dimethyl butane. Thank you. Satu lagi, last but not least, Alif. Dimethyl butane. Sekali lagi. 2,2 dimethyl butane. 2,2 dimethyl butane. Thank you. So, this is the 5. Saya tak lukis saya tulis nama je sebab kalau nama kamu patut betul dan lukisan kamu patut betul lah. So, over here, soalan minta kamu compare the highest and the lowest boiling point of the isomer. So, soalan saya, siapa paling tinggi boiling point, siapa paling rendah boiling point kat sini? Siapa paling tinggi kat sini? Hexane. Okay. Hexane adalah number 1 boiling point paling tinggi. Soalan saya, siapa paling rendah? Paling rendah yang susah betul tak? 2, 3 dimethyl dan 2 dimethyl. Kita ada 2, kita nampak dimethyl macam butane. ada 2 jawapan. Pakcik ni dengan pakcik ni. So saya ada A dengan saya ada B. Siapa pilih A? Ya. Alright, Izzul pilih A. Lagi? Tak ada. Dua-dua sama rendah. Dua-dua lagi rendah. Siapa yang tengok video kelas lain tu dia nampak dua-dua lagi rendah. B. Alright. Kita tengok kenapa dua-dua dimethyl lagi rendah, Izzul. So, first thing over here, hexane paling tinggi. Okay, first thing over here, hexane paling tinggi. Kenapa hexane paling tinggi? Faktor apa yang kita bincang antara hexane dengan 2,2 dimethyl butane? Apa yang menyebabkan hexane boiling point lebih tinggi? Branches. Alright, so bila cerita pasal branches, bermakna kita ada satu kawan baik. Kita akan guna perkataan contact surface area. Okay, kenapa branches? Sebab semua dalam ni adalah pegang C6H14. Semua orang pegang bilangan karbon yang sama, hidrogen yang sama. Dengan kata lain, diorang akan pegang mass yang sama. So bila mass sama, kita straight away akan bincang pasal branches, kita akan bincang pasal contact surface area. So hexane is a straight chain. Okay, hexane is a straight chain with 6 carbon. So bagi tahu yang tu, dia adalah straight chain. Bila dia adalah straight chain, apa yang berlaku? The contact surface area, straight chain dengan branches, kawan baik mesti contact surface area. The contact surface area
of hexane is largest. Yang paling besar contact surface area dia. Dan bila contact surface area dia besar, sayang, contact surface area untuk straight chain adalah like this. So kawasan dia sangat luas berbanding yang ada branch yang saya akan tunjuk nanti. Straight chain means something like this. Alright, so this is the straight chain. Bila dia straight chain macam ni, kawasan yang boleh ada contact surface area atas, semua kawasan ni, alright, kawasan tepi ni, kawasan bawah ni adalah kawasan yang kamu boleh wujud daya tarikan van der Waals forces. Saya nak ingatkan satu benda, van der Waals forces adalah sejenis daya tarikan. Ingat cerita magnet? Alright, bila saya ada magnet kutub utara dengan magnet kutub selatan. Kalau magnet tu kecil, permukaan dia kecil, daya tarikan dia pun kurang sikit lah. Betul? Tapi kalau magnet tu luas permukaan dia besar, daya tarikan dia pun akan kuat. So, luas permukaan akan menyebabkan daya tarikan kamu lebih luas. So, sekarang that is my straight chain. So, permukaan dia akan luas. Kalau branches, okay, branches bermakna dia jadi macam ni. Compact. Okay, dia akan jadi compact. Kalau tak percaya, saya boleh lukis. Hexane saya adalah straight chain, 6 carbon lurus. Okay. Kalau 2,2 dimethylbutane adalah like this. Dia akan jadi compact. Okay, dia jadi padat susunan dia. Nampak tak? Okay, bila dia jadi padat sayang, bila dia jadi padat, luas permukaan dia automatically kecil. Luas permukaan dia automatically kecil macam ni. So kawasan yang boleh ada van der Waals forces jadi kecil. Betul? Alright? So bila keluasan permukaan tu makin besar, van der Waals forces will be stronger. Okay. Saya nak ingatkan satu cara tulis van der Waals forces. V huruf kecil, D huruf kecil, W huruf besar. Tu kata nama khas, tak boleh salah. Okay. So van der Waals forces is stronger bila dia adalah straight chain. Jenuh aku nak lipat balik. Lipat tempat lain lah. Dah ronyok tak boleh nak lipat dah. So, ingat satu, bila dia adalah straight chain, dia adalah like this. Okay, ingat yang ni je. So, bila dia straight chain, permukaan dia sangat luas. Semua kawasan atas, bawah, kiri, kanan ni, semua boleh ada van der Waals forces. Kawasan dia sangat luas. Dan bila van der Waals forces sangat kuat, you will need a lot of energy. Daya tarikan kamu sekarang sangat kuat. Magnet kutub utara, magnet kutub selatan pegang dengan kuat. So, kalau saya nak pecahkan balik magnet tu, saya perlukan tenaga yang banyak. So we use the word more energy needed. Okay, more energy needed to overcome. Overcome bermakna untuk mengatasi, untuk pecahkan benda tu. To overcome the strong forces. Ataupun lebih tepat, the strong van der Waals forces. Okay, bila tenaga yang kamu perlu adalah tinggi, bila tenaga yang kamu perlu adalah tinggi, bermakna air kamu kena duduk atas dapur lagi lama. Tenaga yang kamu perlu adalah tinggi, bermakna kamu kena panaskan dia lagi lama. Sebab kamu perlukan banyak tenaga. Pemanasan tu adalah tenaga. So bila kamu perlukan tenaga yang banyak, kamu akan perlu panaskan dia lagi lama, automatically boiling point increase. Okay? Boiling point increase. Makes sense? Alright? So, bila dia adalah straight chain, contact surface area besar, forces jadi kuat, more energy needed, boiling point increase. Setuju? Okay, senang. Dan keyword yang saya bagi depan mata kamu sekarang adalah lebih kurang sama dengan apa yang saya bagi kat YouTube tu. Sayang, ni jawapan weh, ni jawapan. Hafal, guna ayat ni. Dan kalau kamu perasan, saya tak bagi ayat yang pening-pening banyak-banyak, semua tak payah. Janji dapat markah, janji ayat tu betul. Okay. Dan next, kita wujud masalah kat sini, ada orang kata 2,3 dimethylbutane rendah. Alright, ada orang kata 2,2 dimethylbutane rendah. So let's see siapa paling rendah. Sebelum tu, saya nak lukis dulu. 2,3 dimethylbutane adalah like this. Kalau saya salah lukis, bagi tahu Saya pun congak je. Okay.
Lepas tu pakcik ni pegang 2 CH3, 2 CH3, CH2, CH3. Okay. So, yang mana satu paling rendah? Masalah dia sekarang adalah teacher sama straight chain, sama branches. Dua-dua pegang 4 carbon straight chain. Alright, straight chain, tak payah tulis straight chain lah, tulis branches terus. Dua-dua ni pegang 2 branches. 1 branches, 2 branches, 1 branches, 2 branches. Kalau dua-dua orang pegang 2 branches, kenapa Miss Wong kata yang ni paling rendah? Sebab keseimbangan structure tu. Symmetrical dengan unsymmetrical structure tu. Alright? Symmetrical panggil apa? Symmetry lah kan? Kalau kamu tengok structure saya sebelah ni adalah simetrik. Bila saya putuskan dia kiri kanan, nampak tak dia sama sebenarnya? Dia balance out, dia sama rata. So bila dia sama rata, keluasan dia sebenarnya slightly higher. Contact surface area dia sebenarnya tinggi sedikit. Berbanding kalau teacher potong yang ni separuh. Nampak tak dia tak sama rata kiri kanan? Alright, dia tak balance. So bila kita putuskan rantai paling panjang tu 2 carbon, 2 carbon, 2 carbon, 2 carbon, yang ni akan jadi tak sama rata. Bila dia tak sama rata, nampak tak ada sebelah tu lagi padat? Okay, ada sebelah tu lagi padat. Sebab tu contact surface area dia lebih kecil. Azim, hang memang tak boleh aku cakap lebih daripada 5 minit. Hang mengantuk. Pantang aku cakap lama sikit. Apa masalah hang sebenarnya? Hang ni macam penagih dada yang aku macam, oh my god, I need drugs. Are you okay, boy? Nasib baik webcam function. Kalau webcam tak function, pakcik dia dah katil dah. Kebanyakan subjek pun memang saya mengantuk. I'm trying to be so energetic already, man. Baby ah. Baby ah. Okay. So, bila kamu ada kehadiran bilangan cabang yang sama, kita tengok pada susunan. Soalan macam ni jarang keluar. Lama tak keluar. Tapi saya nak ajar. Kita bagi sebab kita nak ajar. Okay? Soalan macam ni lama tak keluar, selalu pun jarang keluar. Tapi bila dia keluar, benda yang kamu nak tengok susunan. Sama rata, lagi stabil, lagi besar kawasan dia. Tak sama rata, lagi rendah kawasan dia, lagi kurang stabil, boiling point lagi rendah. So over here, 2,2-dimethyl will have the lowest boiling point. Okay, 2,2-dimethyl butane will have the lowest boiling point over here. Okay, that is the reason. Okay, kenapa? Tak perlu cerita yang balance tak balance pun. Cerita balik macam biasa. Bagi tahu 2,2-dimethyl butane ada berapa branches? Okay, 2,2-dimethyl butane has 2 branches. Okay? Kenapa saya kata tak perlu bagi tahu yang balance dengan tak balance? Sebab baca balik soalan saya nak compare dengan yang highest and lowest. Bermakna saya hanya perlu compare dia dengan hexane. Nampak? Saya bukan compare dua ni. Saya tak payah compare dua ni. Okay, saya tak perlu compare dua ni. Saya hanya perlu compare yang paling tinggi dengan yang paling rendah. So, yang paling tinggi dengan paling rendah, beza dia hanya adalah branches. So, 2,2-dimethyl butane has 2 branches. Bila branches tinggi, apa jadi? Contact surface area rendah. Therefore, contact surface area, okay, of siapa? Of 2,2-dimethyl butane. Tulis siapa punya. Selalu pengalaman kita bila pergi tanda kertas, kamu tulis benda tu tinggi, benda tu rendah, benda tu jadi luas, benda tu jadi kuat. Tapi kamu tak tulis siapa punya. Kamu hanya tulis contact surface area increase. Siapa yang increase? Kamu tulis van der Waals forces stronger. Siapa yang pegang van der Waals forces stronger? Yang tu yang selalu kamu tinggal. Okay? Therefore, contact surface area of 2,2-dimethyl butane become smaller. Alright? Molecule is more compact. Molecule tu jadi lebih padat. Okay? Molecule tu jadi lebih padat like this. Bila dia jadi lebih padat like this, contact surface area dia akan jadi kawasan yang boleh ada daya tarikan tu jadi kecil. Bila kawasan untuk daya tarikan jadi kecil, daya tarikan tu pun jadi kurang lah. So when the Waals forces
is weaker. Dan bila daya tarikan tu lemah, saya tak perlu tenaga yang banyak lah. Magnet saya berpegang tapi tak kuat. So saya tarik pun dia dah tak keluar. Therefore, less energy needed. Alright, less energy needed to overcome the weak forces. The weak van der Waals forces. Alright, tu ayat lengkap dia. Last but not least, bila less energy, tak perlu pemanasan yang lebih sebab saya hanya perlukan tenaga yang sikit je. So panas set pun cukup dah tenaga dia. Therefore, boiling point decrease. Alright, boiling point decrease. Tu cara kita tulis. Dan kalau kamu perasan, teacher tulis dalam point form. Alright, point form diterima. Seperti apa yang saya bagi dalam video, point form diterima. Saya rasa nota kamu pun point form. Okay, point form kita terima. Syarat satu je, ayat lengkap. Dan kalau kamu baca nota, apa yang saya bagi sekarang, apa yang saya bagi dalam YouTube, perkataan yang sama, ayat yang sama. So, hang tak payah duk gatai nak tunjuk bahasa Inggeris hang hebat mana kat aku. Tak payah. Kita tahulah BI hang hebat macam mana. So, tak payah. Simpan sikit. Simpan untuk muat tahun depan. Saya lagi guna habis sem ni. So, simpan untuk tahun depan. Alright, untuk sesi depan. Untuk muat kamu. Kat sini, English yang saya nak simple je. Ayat yang sama basically. Okay. Dan saya dah cuba buat ayat yang sangat sama sehingga kamu hanya perlu ubah dia adalah lebih tinggi atau lebih rendah, weaker or stronger, smaller or larger, stronger, higher or lower, increase or decrease. Yang tu je kamu kena check. Okay. Ayat-ayat tu boleh guna balik. Okay. Last but not least, sebelum kita move on, satu je saya minta, mohon tulis betul-betul siapa yang increase, siapa yang decrease. Bila kamu kata kuat, siapa yang kuat, siapa yang lemah. Tulis betul-betul dengan jelas. Okay? Sebab bila soalan adalah compare, highest and lowest, kamu kena tulislah siapa yang tinggi tu, siapa yang rendah tu. Okay? Senang? Kalau senang, let's move on to this. Soalan saya sekarang adalah pentane dengan ethane. Keluar soalan macam ni, perlu case tak? Ya Azim? Kan ni soalan compare. Kena tulis tak dan apa. Okay. Dari apa. Saya nak tunjuk. Okay. Kalau compare yang tadi saya sebenarnya bukan compare betul-betul pun. Soalan tadi saya nak tunjuk apa jadi bila tinggi, apa jadi bila rendah. So sekarang saya nak bagi ayat yang betul bila soalan dia adalah compare. Kita nak tulis macam mana. Alright. Untuk soalan ni, tak perlu lukis pun. Pentane. Alif, pentane berapa karbon? 5. Ethane? 2. Okay. Untuk soalan macam ni, tak payah lukis weh, bazir masa. Hang dah tahu dah pentane tu 5 karbon, ethane tu 2 karbon. Bilangan karbon berbeza. Bila bilangan karbon berbeza, kita tahu mass akan berbeza. Bila mass berbeza, straight away kita akan bincang faktor molecular mass ataupun molecular size. Mana-mana perkataan yang kamu nak guna. Size boleh, mass boleh. Alright, kita terus akan guna faktor ni. Dan sebelum saya move on, okay, saya nak tahu siapa lagi tinggi, siapa lagi rendah kat sini. Syakirah, boiling point siapa lagi tinggi? Pentane boiling point lagi tinggi. Alright. Dan sekarang saya nak explain dah. Bila saya nak explain sayang, saya nak tanya satu je. Kamu nak explain yang tinggi atau kamu nak explain yang rendah? Kamu pilih, saya tulis. Tinggi. Azim kata tinggi. So Azim dia buka mic, so saya ikut Azim lah. So kita bincang yang tinggi. Kenapa saya tanya macam tu? Maksud teacher, tak perlu bincang dua-dua. Bincang seorang je. Okay. So ayat dia yang betul. Nak tulis macam mana? Tulis, pentane has 5 carbon while ethane has 2 carbon. Macam mana kamu tentukan berat dia, macam tu kita tulis dari awal. Terus bergerak kepada therefore pentane, alright,
is having higher molecular mass than ethane. Nampak Azim? Nampak yang lain? Sekarang kita tak perlu bincang dua-dua. Kita bincang seorang je. Kamu pilih nak tinggi atau rendah. Sebab soalan tak pilih untuk kamu. Soalan minta compare. So kamu boleh pilih nak tinggi atau nak rendah. Okay? Habis. Bila dia cerita pasal having higher molecular mass, kita tak perlu bincang branches. Terus kepada higher molecular mass. Higher molecular mass sambung terus kepada apa? Forces. Betul? Alright. Sambung terus kepada forces. Van der Waals forces in pentane is stronger than ethane. Nampak? Alright, tak perlu bincang dua-dua. Lepas van der Waals forces, cerita more energy. Thus, more energy is needed to overcome the strong forces. The strong van der Waals forces lebih tepat. The strong van der Waals forces in pentane. Okay. Last but not least, masuk boiling point. As a result, boiling point of pentane is higher than ethane. Habis. Easy. Nampak? Alright, untuk soalan macam ni tak perlu bincang dua-dua. Siapa tinggi, siapa rendah. Tak payah bincang dua-dua. Bincang satu je. Dan kamu pilih nak tinggi atau rendah. Azim? Kalau saya start dengan ayat nombor 2, saya tak tulis ayat nombor 1. Ayat nombor 1 kena tulis. Sebab kamu kena buktikan kenapa dia ada higher molecular mass. Dan cara yang saya bagi ni sayang, adalah cara paling senang. Kalau ikutkan cara yang betul, kamu kena kira molar mass. Bila kamu kata mass dia lebih tinggi, cara yang betul adalah kamu patut kira berat dia berapa. So saya dah skip dah cara tu. Alright, saya tak nak, senang kita tengok jumlah karbon. Okay, senang kita tengok jumlah karbon. Okay, easy. Bila soalan compare, kamu boleh pilih kamu nak bincang tinggi atau rendah. Tapi kalau soalan dia adalah, kalau soalan dia adalah explain why A, B. So B lagi rendah. Explain why B is lower boiling point. Kalau soalan keluar macam ni, explain why B is lower boiling point. Untuk soalan ni, best. Dia best. Untuk saya dia best. Sebab dia dah bagi tahu siapa rendah. Alright. Dia dah bagi tahu siapa rendah. Hang dah tahu dah pacik ni boiling point lagi rendah. So kamu hanya perlu explain kenapa dia rendah. Nampak? Okay. So kalau untuk soalan jenis ni, kamu wajib explain kenapa dia rendah. Okay. So baca soalan betul-betul. Kalau soalan compare, tak ada masalah. Kalau soalan compare, kamu pilihlah. Hang nak cerita yang tinggi boleh, hang nak cerita yang rendah boleh. Okay. So untuk soalan ni, soalan B dengan C, saya nak kamu hantar. Patutnya dah siap lah. Alright. Kalau saya bincang sekarang pun, saya je yang tulis. Hang mana tulis. So soalan B saya nak hantar kat Google Classroom. Soalan C pun saya nak kamu hantar kat Google Classroom. Soalan C, tak ada nak tanya kak, boleh buat kak? Siapa lagi tinggi? Cyclobutane. Nadira kata cyclobutane lagi tinggi. Saya tak nak bagi jawapan, tapi saya nak ajar something. Alright, saya nak ajar something. Yang ni memang tak ada, dalam video YouTube pun tak ada. Saya tak boleh bagi semua dalam video, yang pun tak dengar tutor aku. Aku kena bagi sikit, 90%, 10% kena masuk kelas. Tu pun kalau hang tengok video YouTube tu baru dapat 90%. Hang tengok pun tak. Betul ya Alif? Alif tengok pun tak kan? Alif mana? Alif tak layan lah Miss Wong. Kat sini, saya nak cerita something lebih detail pasal contact surface area. Alright, kita nak cerita something lebih detail pasal contact surface area. Contact surface area kita tahu kita ada kehadiran straight chain dengan branches.
Dan kita tahu straight chain akan ada contact surface area yang lebih besar berbanding branches. Okay, semua setuju yang ni? Yang ni semua dah belajar. Satu lagi, yang lagi tinggi daripada straight chain sebenarnya adalah cyclic. Bermakna kalau saya ada 4 carbon, asyik 4 carbon je bila nak pandai. Kalau saya ada 6 carbon cyclic, berbanding dengan 6 carbon straight chain, okay, 3, 4, 5, 6. Berbanding dengan branches, okay, contact surface area cyclic adalah jauh lebih besar. Contact surface area cyclic adalah something like this. Ni cyclic. Habis ha. Tebal. Alright. Kenapa saya ambil terus tebal? Saya tak ambil terus nipis macam ni sekeping sebab saya nak tunjuk kat kamu bila dia cyclic dalam bentuk 3D. Alright, ignore tak ada iklan yang kat sini. Bila dia dalam bentuk 3D, dia sebenarnya ada tepi ni. Dia ada tepi-tepi ni. Dia ada kawasan tepi-tepi ni untuk contact surface area juga. Okay, kalau saya guna sekeping mungkin kamu tak boleh nak imagine. Dia selain daripada atas sayang, atas memang luas permukaan dia besar lah. Ni kalau cyclic, bawah, tepi ni semua ada. Tahu, tepi ni semua ada sebenarnya. Okay, so that is your cyclic. And you can see over here your cyclic, contact surface area dia sangat besar. Berbanding dengan kalau kamu ada straight chain. Bila dia straight chain, dia dah berlipat. Dia dah ada angle. Remember carbon kamu adalah tetrahedra? Carbon tetrahedra kamu adalah 109.5 angle degree. So, tengok, kamu compare lah weh. Cyclic, alright, dia flat. Straight chain, dia ada angle macam ni. So, siapa bagi contact surface area yang lagi luas? Cyclic akan ada contact surface area yang jauh lagi luas untuk van der Waals forces. Van der Waals forces penuh kat atas bawah ni. Alright, tepi ni semua ada van der Waals forces. Alright, daya tarikan jauh lagi kuat. Berbanding straight chain. Straight chain ada permukaan, tapi permukaan dia hanya sini, alright, sini, tepi, bawah. So, kecil sikit lah. Tetapi, dia masih lebih luas berbanding dengan branches. So, kalau kamu ada branches kat sini, alright, branches kamu memang lagi kecil lah, lagi padat. So, kawasan luas permukaan untuk van der Waals forces lebih kecil. Nampak? Senang, boleh imagine, tak payah imagine pun. Saya nak tunjuk siap-siap bagi nampak ni, saya tak ada tangan je. Ada tangan saya tunjuk 3-3. Oh cukup. Ni. So that is your cyclic, this is your cyclic, luas permukaan yang sangat besar. That is your straight chain, luas permukaan dia kurang sedikit. That is your branches, luas permukaan dia lebih padat. Make sense? Semua cyclic, okay? Semua cyclic akan pegang contact surface area yang lebih besar. Ingat yang tu. Okay, so patutnya dah tahu jawapan lah. Alright, dan ayat dia sama. Bila kita cerita pasal contact surface area, ayat dia sama. Larger contact surface area, stronger van der Waals forces. Ayat dia sama. Alright, so tak ada isu kat sini. Boleh. Yang ni saya rasa dalam nota pun tak ada. Saya tak pasti ada tak dalam nota. Kalau tak ada dalam nota, sila masukkan lah. Alright, kalau tak ada dalam nota, sila masukkan. Okay, benda ni. Question? Boleh? Alright, so that is about boiling point. That is about boiling point. Boiling point ada dua faktor, branches dengan molar mass, tapi kita kena check molar mass terlebih dahulu. Alright, molar mass sama, bilangan carbon sama, baru boleh tengok branches. Next, kita nak masuk solubility. Solubility, easy. Sebab tu saya nak buat soalan terus. Okay, solubility senang. So, solubility saya sekarang ada dalam dua. Alkane boleh dalam air, alkane boleh dalam non-polar organic solvent. Okay, that is my dua. Okay, so sekarang saya ada test tube W. Test tube W saya adalah water, test tube V saya adalah ether. Okay, so soalan cakap saya masukkan pentane. Sayang, soalan cakap pentane ke? Kalau hari ni soalan pentane, esok dalam quiz ethane sama.
Dalam exam nanti cyclobutane sama. Kita tak kisah. Kita yang kisah dia alkane. Janji dia adalah carbon single bond. Okay? So janganlah hari ni kita bincang pentane. So hang boleh buat. Lepas tu dalam exam keluar ethane. Miss Wong tak ajar pun ethane. Aku lempang hang nanti. Okay? Sama je. So apa jadi bila dia dalam water? In water, untuk soalan ni kita ajar cara menjawab terus. Dalam soalan ni saya ada dua test tube. Test tube W, test tube V. So bila kamu jawab exam, kamu kena tulis terus in test tube W. Kamu tak boleh jawab in water sahaja. Sebab kamu kena bagi tahu in dalam test tube mana. Soalan guna test tube. Okay? Ada dua jawapan yang kamu kena jawab. Ada dua soalan sebenarnya. Soalan satu, right observation. Kedua, explain. So, jawapan pertama sebenarnya adalah observation kamu adalah apa? Observation kamu, bila kamu ada alkane, apa-apa alkane masuk dalam air, larut atau tak larut? Alright, semua duk geleng. Tak larut lah. So, bila tak larut, observation kamu jadi apa? Mata kamu nampak jadi apa? 2 layers. Alright, kamu akan dapat 2 layer. Okay, observation kamu adalah apa yang mata kamu nampak. So, mata kamu nampak 2 layers solution form. Okay, itu observation kamu. Markah pertama. Ni markah. Baru masuk explanation. Alright, why? Baru masuk explanation. So, kenapa 2 layers? Kenapa tak larut? Anybody? Yasmin? Tak dengar suara Yasmin lagi hari. Yasmin? Yasmin, min. Oh, You miss? Kenapa 2 layers? Ayat sebab dia tak ada hydrogen bond. Yes, alright. Bila dengan air tak larut, bila apa-apa benda dengan air tak larut, ayat champion dia adalah because it cannot form hydrogen bond with water molecule. Okay, tapi nak lagi lengkap, okay, kita tambah lebih sikit. Kita tulis dulu ayat champion tu, because pentane cannot form hydrogen bond with water molecule. Tu ayat memang orang kata hang baca soalan tu hang patut tahu dah ayat apa patut keluar. Cannot form hydrogen bond with water molecule. Ayat ni confirm dapat markah. Okay. Ayat pertama. Kedua, kenapa cannot form hydrogen bond? Kita nak explain lebih sikit. Polar dengan non-polar. Alright, because pentane is non-polar molecule. While water is polar molecule. Tulis yang ni. Yang ni lengkap sikit untuk support explain kamu. 2 ayat je weh. Tu je. Apa yang susah sangat? Alright, maka penuh dah ni. Okay. Next. Observation bila kita larut dalam ether. Kita ada kehadiran ether hari ni. Kita masukkan pentane dalam ether. Apa jadi? Mata kamu nampak apa? Larut kan? Alright. Larut means jadi apa? 1 layer. Alright. Mungkin kamu akan tulis kalau kita jawab homogeneous. Okay. Ni pandai Azim. Kalau jawab 1 layer solution form tu jawapan tadikah. So saya nak bagi jawapan metrik. Jawapan metrik Azim adalah homogeneous solution form. Nampak pandai sikit weh. Alright. Nampak elok sikit. Kita tak panggil 1 layer nampak. Apa kelas? Homogeneous solution form. Kita nampaklah pandai sikit. Dia larut. Okay, dia larut. Kita nampak homogeneous solution. Tu ayat pertama. Keyword pertama. Why? Kenapa larut? Okay. Kalau dalam water kita cerita pasal hydrogen bond. Kalau dalam ether kita cerita pasal van der Waals forces. Because larut. Bila larut means boleh lah. Because pentane can form, alright, because pentane can form van der Waals forces
with ether. Okay. Dia boleh hasilkan van der Waals forces dengan ether sebab apa? Both are non-polar molecule. Dua-dua adalah non-polar molecule. Okay. Alright. And last but not least untuk dua-dua. Okay, satu untuk dalam ether, pentane soluble in ether. Tadi kat sini tak ada tempat, saya tulis atas. Pentane insoluble in water. Tu conclusion lah. Okay, tu conclusion lah. Satu larut, satu tak larut. Dan kenapa? Dan sayang, solubility. Solubility belajar ni je. Soalan favourite. Dalam air tak larut. Kenapa? Cannot form hydrogen bond. Sebab apa cannot form hydrogen bond? Sebab seorang polar, seorang non-polar. Habis. Okay. Dalam non-polar organic solvent, dalam video YouTube saya ada bagi contoh lain ya. Selain ether, saya ada bagi dua lagi contoh. Your diethyl ether, your dichloroethane. So dua-dua tu pun adalah non-polar organic solvent. So kalau dia larut dalam non-polar organic solvent, sebab apa? Sebab dia boleh form van der Waals forces. Okay. Alright. Makes sense. Dan satu benda, last thing sebelum kita akhir hari ni adalah baca soalan betul-betul. Soalan minta observation. Just nak ingatkan, soalan ni soalan exam. Ni soalan final. Saya tak tahu tahun bila tapi ni soalan final. Dan ramai student yang tak jawab bahagian observation. Hampa excited sangat nak jawab, kenapa? Alright, padahal soalan minta observation juga. So bagi tahu dulu apa yang mata kamu nampak. Okay, that is your observation marks. Okay, question? Senang? Okay, kita akan masuk mekanisme minggu depan dan kalau panjang umur, kalau saya sihat lagi, kita akan buat kelas face to face supaya saya boleh baling marker dan saya boleh lempang hampalah face to face akhirnya. Sebab kita nak belajar mekanisme. Okay, kalau tengok nota kamu pun apalah banyak sangat arrow-arrow ni. Video mekanisme akan naik petang ni, dah siap, cuma tak upload je lagi. Tengok video tu, make sure tengok video tu sebelum masuk kelas saya minggu depan. Sebab kelas minggu depan akan bermula dengan kamu jawab soalan di whiteboard. So let's see how much you know. Okay. Tak sabar nak jumpa hampa supaya aku boleh. Betul Alif? Alif lah antara orang yang saya paling tak sabar nak sayang. Okay, kalau tak ada apa, I shall see you next week then. Have a good day and have a good weekend. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Line hampa yang paling elok adalah apabila hampa buka mic cakap thank you. Tak ada start. Tak pernah start. Have a good day guys. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.